Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat sahabat dan korang yang tengah menonton ni. Aku doakan korang semua dalam keadaan sihat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. So hari ni pagi ni aku ada keluar sekejap nak cari barang dapur sikit. So alang-alang kita keluar kan, adalah sedikit konten-konten yang boleh aku share sambil-sambil tu kan. Alright. So hari ni aku nak share sikit mengenai property lah. Okay, berkaitan dengan hartanah. Alright. So apa yang aku nak share hari ni berkaitan dengan konsen macam aku bagi tahu sebelum ni, konsen ni dia punya syarat-syarat apa, and then untuk pembeli dan untuk penjual. Okay. So hari ni aku nak share apakah dokumen-dokumen konsen yang perlu korang sediakan sebelum korang nak submit dekat SUK dan pejabat tanah. So konsen ni bermaksud, bagi korang yang tak faham tu konsen tu apa, konsen ni adalah kebenaran lah. Biasanya untuk property yang ada konsen, cumanya aku fokuskan hari ni konsen yang melibatkan rumah low cost dan low medium cost lah. Dia macam-macam konsen ada. Sebagai contoh, rumah medium cost pun ada konsen juga. Tengok sekatan yang ada dalam geran tu. Tapi aku nak sampaikan hari ni konsen yang melibatkan rumah kos rendah lah. Okay. So konsen yang melibatkan kos rendah ni, apakah dokumen-dokumen dia? Alright. Okay, bagi owner, sebab syarat-syarat konsen dekat setiap negeri ni berbeza. Okay. Ada yang syarat dia macam ni, ada yang syarat dia macam ni. Tapi aku nak tekankan hanya di Johor lah, sebab spesialis aku di Johor. So konsen yang kat Johor ni actually dokumen yang korang konsen kat Johor ni actually quite tight jugalah. Tapi bila kau ada semua dokumen-dokumen ni, memang senang lah nak lulus. Cumanya proses dan tempoh tu kita kena faham lah. Biasanya normally untuk konsen SUK dan pejabat tanah biasanya akan take dalam 3 hingga 4 bulan lah. Alright. Itu hanya konsen, and then barulah proses pertukaran nama. Okay, bagi konsen rumah low cost, dokumen yang korang kena sediakan bagi pembeli, first kali mestilah ada IC. Alright. Second, korang kena sediakan dokumen SPA lah. SPA lama, maksudnya rumah yang korang nak jual ni, dan grant lah. Okay. Yang ketiga, korang kena sediakan bil cukai harta dengan cukai tanah lah. Okay. Bil yang korang kena sediakan, cukai harta dan cukai tanah tu kena clearkan lah. Mana yang tunggakan yang korang tak buat lagi, so kena clearkan sebelum buat melalui proses konsen ni. Okay. And then yang keempat, sijil nikah bagi yang dah berkahwin. Kalau belum tak perlu. And then yang kelima, korang kena ada grant ataupun SPA property yang korang nak tinggal nantilah. Sebab apa? Sebab grant atau property lain korang kena ada. Itu adalah syarat dia lah. Sebab kalau korang nak jual rumah low cost ni, korang kena ada property lain lah selain daripada rumah yang sekarang korang nak jual ni. Alright. Tak kisahlah korang ada tanah ke pun boleh, ataupun korang ada rumah anak, ada rumah adik-beradik yang korang nak menetap tu, korang sertakan lah grant ataupun SPA tu. Okay. Okay, itu dokumen untuk penjual. Okay. Next aku cerita mengenai dokumen untuk pembeli pula. Untuk pembeli, first kali korang kena ada IC. Yang kedua, bukti yang korang menetap di Johor selama 5 tahun bagi yang bermasa tautin lah. So kalau IC dah 01 untuk Johor dah tak perlulah. Cumanya biasanya untuk 5 tahun tu bagi warga yang bermasa tautin di sini lah. Yang ketiga, payslip korang lah. Payslip 3 bulan hingga 6 bulan lah. Better bagi 6 bulan terus lah. So kalau korang dah berkahwin, pasangan korang pun kena ada payslip tu. Yang keempat, korang punya KWSP. Alright, full statement kena bagi. Okay, yang kelima, sijil kahwin bagi yang dah berkahwin perlu ada. And last sekali, yang keenam, surat pengesahan daripada majikan lah, tempat kerja korang. Okay. Untuk surat pengesahan perlulah original lah. Okay, itu saja dokumen yang korang kena sediakan.
So kalau kedua-dua dokumen ni komplit, senang lah untuk urusan proses konsen lah. Sebab apa, kalau ada dokumen yang tertinggal ataupun tak cukup, dia akan menyebabkan proses tu menjadi delay lah. So kalau korang nak memudahkan kerja tu, better kalau korang ada hire mana-mana agent, better korang bagi secukupnya dokumen ni. Sebab kadang-kadang yelah, kita faham ada benda yang tertinggal, miss out kan. So kalau korang dah faham apa yang aku explain kat sini, so proses akan jadi lebih mudah lah. Okay, bagi sesiapa nak beli rumah low cost, itu adalah dokumen yang korang perlu sediakan. Okay, rumah low cost ni actually memang dikontrol lah oleh kerajaan. Okay, sebab apa, kalau kita nak tahu kalau kerajaan tak kontrol rumah-rumah low cost ni, orang-orang kaya ni senang je beli rumah low cost ni, terlampau ramai sangat. So bagi orang yang kurang berkemampuan dan orang yang bersederhana, macam mana dia nak beli rumah low cost ni? Kalau orang banyak duit boleh beli rumah low cost ni. Okay, so kat situ peranan kerajaan penting lah. Dia mainkan peranan, kontrol, check dokumen, check segala detail, check record pembeli dengan owner, check dia punya hartanah jika ada ataupun tidak. So kat situ adil lah dalam jual beli rumah low cost di Johor Bahru. Okay, so hari ni itu saja yang aku nak sharing. Cumanya kalau korang rasa video ni bermanfaat, like, komen dan subscribe untuk dapatkan info-info hartanah dan selanjutnya. Okay, so jangan lupa tekan button loceng untuk dapatkan notification video aku seterusnya. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.